Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, saya Al-Hazari bin Jamal daripada IIT Tangkak. So pada hari ini saya akan mengajar kamu tentang satu modul yang terdapat di dalam teknologi mekatronik. Jadi sebelum kita mulakan dulu kelas kita mulakan dulu dengan kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pertamanya saya ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita diberikan kesempatan dan juga ruang pada hari ini untuk kita sama-sama saya menerangkan pembelajaran untuk subjek semester 1 teknologi mekatronik iaitu P10 3125 Basic PLC Programming. Saya nak ambil kesempatan juga untuk mengucapkan tahniah kepada pelajar baru yang dapat melanjutkan pelajaran di Universiti RJTM iaitu di IIP dan juga di EdTech. Jadi insyaAllah pada hari ini saya akan mengajar kamu iaitu tentang tajuk Basic PLC Programming. Di mana modul ini merupakan salah satu modul yang perlu kamu belajar selain daripada modul-modul yang lain lah. Di mana kamu tahu semester 1 ni untuk teknologi mekatronik kamu dikehendaki untuk belajar dengan modul keseluruhannya, dan modul Basic PLC Programming ini adalah merupakan salah satu modul yang perlu kamu belajar. Dan untuk semester 1 kamu akan belajar basic ataupun asas PLC. Untuk naik semester 3 nanti kamu akan belajar semula PLC iaitu berkenaan dengan Advanced PLC lah, Advanced PLC. Walau bagaimanapun untuk semester 1 ni kamu akan belajar tentang bagaimana kita mengenali apakah itu PLC dan apakah fungsi dia dalam sistem otomasi kita ini. Okay? Jadi untuk itu untuk kelas saya ni saya akan sharekan slide di mana para pelajar boleh melihat slide yang akan saya paparkan nantilah. Okey, baik. Untuk step 1 ni saya besarkan slide dulu. Okey. Baik. Untuk step 1 ni kita ada untuk basic PLC programming ada lebih kurang 5 LA iaitu learning experience. Jadi untuk slot kali ini, slot pertama ni pelajar akan belajar tentang tajuk prepare industrial automation control system software and hardware setup requirement. So untuk ini pelajar akan belajar bagaimana mengenali tentang apakah itu PLC serta fungsi-fungsi khusus yang terdapat dalam PLC. Okay, jadi kalau kita tengok betul pada next slide. Okay, so di akhir pembelajaran nanti insyaAllah pelajar-pelajar boleh jelaskan sistem, apakah itu sistem berautomasi, apakah kepentingan mereka, apakah kepentingannya kepada manusia, serta pelajar juga dapat menyatakan komponen-komponen dan jenis-jenis otomasi industri dan juga pelajar-pelajar dapat jelaskan fungsi PLC, senaraikan kelebihan menggunakan PLC dan juga akhir sekali nyatakan fungsi khusus pada PLC nanti. Okey. Jadi ini ada antara tajuk atau topik yang pelajar akan belajar nanti untuk ini. Okey. So kita pergi ke next slide yang seterusnya. Okey, kalau kita lihat itu ada gambar kereta. So kalau pelajar tengok, kenapa kita kena ada sistem kawalan? Kenapa kita perlukan sistem kawalan? So kalau kita lihat kepada gambar rajah kereta tu, kereta tu tidak akan dapat bergerak. Kalau sekiranya kita ada pemandu, jadi orang yang untuk mengawal kereta tersebut, kita lah sebagai pengawalnya lah kan. Jadi contoh kalau kita ada kereta tapi kita tak boleh nak kawal kereta tu, so sangat-sangat rugilah. Kalau tahu-tahu lagi kalau kita beli kereta yang mahal tetapi kereta tersebut tak boleh nak digunakan, tak boleh nak kita kawalnya, maka sangat-sangatlah rugi kan. Jadi perlukan ada satu sistem kawalan pada kereta tersebut
untuk membolehkan tersebut itu berfungsi ataupun kita boleh pantaunya dan kita boleh bergerakkannya ke mana-mana saja yang kita mahulah. Okey. Selanjutnya kalau kita tengok yang seterusnya, ini satu contoh lagi iaitu tentang line conveyor production di sebuah kilang. Okay, contoh kalau kita tengok sini, apakah gunanya sebuah line pengeluaran produk chemical sekiranya anda tidak boleh mengawal suhu, tekanan, pH dan juga akhirnya dapat menghasilkan bertatan sampah, kan? So daripada kita punya proses ni dia akan hasilkan produk. So jadi apakah yang perlu kita buat untuk membolehkan segala yang kita hasilkan, produk kita hasilkan itu dapat kita kawal, kan? Jadi perlukan satu sistem kawalan yang dapat mengawal sistem mesin-mesin yang kita gunakan di industri nantilah, kan? Dan juga contoh ni kalau kita lihat ni pam air, contohnya saluran air, pam air. Apakah gunanya sebuah pam sekiranya kita tidak boleh mengawal kadar air yang dihasilkan? So kalau kita tak dapat mengawal dan kita tak dapat kita ada pump tapi kita tak boleh nak kawal air tersebut, sama ada kita nak kuatkan ke, kita nak perlahankannya ke, ataupun kita nak pantau paras air yang kita hasilkan, yang kita keluarkan daripada pump yang kita buatlah. So sangat-sangat rugi. So macam ni kita nak kawal. Okay, jadi perlu ada satu sistem untuk membolehkan kita mengawal mesin-mesin ataupun peranti-peranti yang kita hasilkan. Okay, baik. So secara umumnya sistem kawalan itu adalah merupakan pelbagai jenis. Ini banyak jenis sistem kawalan, sama ada peranti dan juga peralatan elektronik yang digunakan bagi memastikan kestabilan, ketetapan dan kelancaran peralihan sesebuah proses ataupun aktiviti pembuatan, kan? Jadi so sistem kawalan ni ialah dia tak kisah sebab kat luar sana ada pelbagai sistem kawalan yang kita boleh gunakan. So biasanya kalau dekat industri, biasanya kita akan gunakan satu peralatan dipanggil sebagai PLC yang mana kita akan belajar pada hari ini. Kemudian juga kita perlukan skala implementasi yang besar, iaitu dari segi besar logik jalan kuasa, sehinggalah sekecil-kecil mesin semikonduktor. Maksud saya ialah di mana kita perlukan satu alat sistem yang dapat mengawal mesin yang besar seperti yang mengawal logik jalan kuasa dan juga mesin semikonduktor ataupun mesin-mesin yang kecil-kecil lah. So tugas kawalan yang rumit dapat dijalankan atau dilaksanakan oleh sistem kawalan otomasi canggih seperti PLC dan sebuah komputer serta lain-lain lagi. Okey, so kalau kita nak kawal mesin-mesin ataupun peralatan-peralatan otomasi, so kita perlukan satu peralatan. So hari ini saya akan tunjuk kepada kamu tentang apakah itu PLC. PLC. So apakah yang dimaksudkan dengan kawalan berautomasi? Apakah dia? Iaitu mengawal satu proses dengan pertolongan insani, ini manusia lah, ataupun tanpa manusia, dan mempunyai keupayaan untuk memulakan aktiviti bagi menghasilkan sesuatu hasil keluaran. Okey, jadi apakah itu sistem kawalan berautomasi, di mana kawalan tersebut boleh dilaksanakan sama ada menggunakan manusia ataupun tanpa manusia, dan juga ia merupakan mempunyai keupayaan untuk memulakan aktiviti bagi menghasilkan suatu keluaran. Okay, maksudnya output lah, output. So kenapa kita kena ada kawalan berautomasi? Ia tidak lain adalah untuk meningkatkan produktiviti, iaitu dari segi yang pertama apa dia? Meningkatkan kuantiti keluaran, dapat memperbaiki kualiti keluaran serta mengawal kos perbelanjaan. Kenapa kita dapat meningkatkan kuantiti keluaran? Yalah, sebab kalau kita lihat, kalau sebelum ni kalau kita nak tanpa kawalan, mesin kawalan, so kita hasil yang kita dapat tu sangat sikit lah. Tapi kalau kita menggunakan mesin berautomasi yang dapat melaksanakan sepenuh masa, jadi dia secara tidak langsung dapat
menaikkan lagi ataupun meningkatkan lagi hasil produktiviti kita. Okey. Dan secara tak langsung juga dapat memperbaiki kualiti keluaran produk yang kita hasilkan lah. Sebab kalau contoh kalau manusia ni kalau dia nak menghasilkan suatu produk, kalau dalam jumlah yang banyak, sebab manusia ni dia ada prestasi dia ataupun performance dia. Kalau waktu pagi dia masuk kerja, okey lah kan, bila dah sejam, 2 jam, 3 jam, okey, dah letih, so dia punya performance akan menurun, okay, mungkin disebabkan oleh penat ataupun mengantuk. Tetapi kalau kita programkan mesin yang berotomasi, dia akan melaksanakan apa jua kehendak kita dengan secara sempurna, ataupun tidak ada kurang bermasalah lah, sebab mesin ni dia akan buat selagi mana dia tidak mempunyai breakdown ataupun tidak mempunyai kerosakan, maka dia akan laksanakan kita punya proses produktiviti yang kita nak. Dan akhir sekali dapat mengawal kos pembelanjaan. Okey, walaupun pada asalnya mungkin kalau kita nak buat satu sistem otomasi itu mungkin membutuhkan kos yang banyak lah. Tetapi untuk jangka masa yang panjang, ia dapat menyebabkan kos pembelanjaan sebenarnya, especially kos operasi dan juga tenaga kerja lah. Sebab kalau kita menggunakan manusia, so kita akan sentiasa membayar gaji sampai bila-bila. Tetapi kalau kita menggunakan mesin berotomasi ni, kita akan keluarkan bajet untuk pembeliannya dan untuk memastikan dia dalam keadaan okey, kita kena keluarkan kos penyelenggaraan sajalah dan juga baik boleh. Okey. So dekat industri ni dia ada dua jenis otomasi di industri. Okey, iaitu pertama otomasi tetap ataupun dipanggil sebagai fixed automation hardware control, dan satu lagi otomasi tidak tetap tidak tetap. So apa yang dimaksudkan dengan otomasi tetap, di mana ia direka ataupun didesain ataupun dicipta bagi melaksanakan suatu tugas yang khusus. Pada dia kita bagi satu tugas, maka tugas tu dia akan buat tugas tu saja. Okay, dia tidak akan boleh melaksanakan tugas-tugas yang lain dah. So otomasi tetap ni ataupun jenis otomasi industri yang tetap ni, di mana dia mempunyai fungsi letak kawalannya tetap dan kekal. Kita tidak boleh nak ubah, kita tak boleh nak nambah, okey, ataupun dia punya atau cara mungkin kita tak boleh nak ubah lah. So kerja akan menjadi rumit sekiranya melakukan kerja lain selain tugas yang sedia ada. Okey. Baik. So kalau kita lihat kat situ dalam fixed automation ni, kita dapati bahawasanya fixed automation ni dia tidak boleh nak ubah. Kita kena pastikan kerja yang kita buat tu tidak boleh nak ubah-ubah lah, kan? Dan kalau kita lihat pada yang slide yang kedua pula, slide seterusnya, ni slide otomasi tetap, di mana merupakan sistem kawalan yang kompleks dan boleh melaksanakan pelbagai tugasan. Tadi yang tetap tadi dia tak boleh nak melaksanakan pelbagai tugasan, tapi yang tidak tetap ni dia boleh melaksanakan multitask dan juga kawalan-kawalan yang kompleks, serta letak kawalannya ataupun dia punya circuit dia boleh diaturcarakan dan boleh diubah suai. Manakala pengubahsuaian dapat dilakukan pada atur cara kawalan mesin, iaitu yang biasanya dibuat pada PLC lah, PLC. Okey. Baik. So bila kita sebut kepada sistem kawalan otomasi ataupun automated system, dia sebenarnya terdiri daripada 4 komponen yang utama. 4 komponen utama: PLC, sensor, pre-actuator dan juga actuator. Okey, apakah itu controller? So controller ni biasanya kalau dalam sistem otomasi kita menggunakan komponen ataupun peralatan dipanggil sebagai PLC. Okey, apakah itu PLC nanti saya akan terangkan dalam next slide kita nanti. So kalau pelajar lihat di belakang saya ni, ini satu contoh PLC yang kita adalah. Okey, nanti saya akan tunjukkan contoh-contoh PLC yang kita gunakan dalam kelas kita nanti, iaitu pada kelas teori dan juga kelas amali lah. So di belakang saya ni merupakan PLC jenis Panasonic lah. Okey. Kemudian kita ada sensor. Okey, tadi PLC tadi yang sebelum saya lupa, PLC tadi kita akan digunakan untuk sebagai proses di mana maklumat nanti dia akan dapat daripada input dan dia akan proses, dan selepas dia proses nanti dia akan
keluarkan daripada output lah, iaitu mungkin terdiri daripada komponen seperti motor, lampu, contohnya insyaAllah kat situ pun pelajar boleh lihat kat situ lah. Dan seterusnya kita ada sensor. So sensor nanti tujuannya ialah dia akan dapat feedback. So feedback daripada mana? Daripada komponen-komponen seperti contohnya photoelectric sensor, kita menggunakan reed switch, magnetic sensor, proximity sensor. So ini pun nanti Syekh Pelajar juga akan diterangkan the next class teori akan datang lah. Dan bila kita pelajar buat pemasangan pendawaian pada PLC nanti pun pelajar juga akan diajar tentang komponen-komponen yang saya sebutkan tadi lah. Kemudian yang ketiga dia ada peak actuator. So peak actuator ni dia sama macam actuator, cuma dia merupakan biasanya komponen-komponen yang pada bahagian output. Cuma peak actuator ni iaitu control part yang tidak bergerak biasanya yang kurang pergerakan. Contohnya power supply, supply energy lah, solenoid valve, relay, indicator lamp dan juga contactor. So ini contoh-contoh komponen-komponen yang kita gunakan sebagai output pada sambungan PLC nanti. Dan juga kita ada actuator, iaitu kita ada motor AC dan juga DC, pneumatic, silinder dan juga hydraulic silinder lah. Baik, so kalau terlihat kepada gambar rajah ni, ini contohnya PLC. So nanti dalam kelas akan datang pun saya akan terangkan lagi, iaitu PLC kita ada dua jenis, iaitu compact dan juga modular PLC lah. So apakah itu nanti saya akan terangkan pada kelas yang lain. Kemudian kalau kita lihat nanti contoh pula pada komponen sensor. So sensor, transmission sensor kita ada mungkin boleh gunakan push button ataupun limit switch. Itu contoh-contoh komponen-komponen yang kita gunakan pada bahagian input. Dan juga untuk bahagian output pula kita boleh gunakan sama ada komponen peak actuator ataupun kita boleh gunakan pada menggunakan komponen actuator lah. Contohnya peak actuator yang saya sebutkan tadi, relay ini contoh relay. Kemudian boleh lihat relay ataupun dalam bahasa Melayu panggil alat ganti. Kemudian indikator lamp, lampu, indikator lampu. Kemudian kita ada contactor, ini kita nak kawal motor AC atau DC, kita gunakan contactor. Dan juga kita boleh gunakan solenoid valve untuk kawal pneumatic ataupun hydraulic silinder ataupun piston. Baik. Ini contoh ni yang saya sebut tadi, hydraulic silinder dan juga pneumatic silinder. Dan yang pelajar lihat tu adalah AC motor. Ini pun nanti pelajar juga akan belajar modul pada semester 3 ni, iaitu penyambungan ataupun AC motor. Baik. So kalau pelajar lihat kat situ, dia punya gambar rajah tu, ini semua dalam perasan bawah tu, ini PLC, titik ini adalah PLC, di mana PLC ni dia akan bersambung kepada sambungan input ataupun output. Tadi kalau pelajar lihat yang saya terangkan tadi adalah sensor kan. So sensor merupakan satu contoh komponen-komponen input yang kita gunakan untuk sambungan kepada PLC lah. Tetapi kalau kita nak gunakan input pada PLC, kita boleh gunakan touch panel lah. Kita bagi input, contoh kita nak masukkan maklumat, kita offsetkan data kita pada PLC ataupun tetapkan pelarasan kepada PLC, kita boleh gunakan touch panel ataupun HMI. Dan juga setiap PLC ni juga kita boleh networkkan dia. Kita boleh buat communication antara PLC ke PLC atau PLC kepada komputer, kita boleh buat communicate. Dan PLC ni juga kita boleh sambungkan kepada komponen-komponen yang saya sebutkan tadi lah. Contohnya limit switch, sensor, motor, solenoid, nuts ataupun buzzer lah untuk paparan ataupun untuk bunyi lah, untuk keluaran. So next seterusnya kita lihat kita masuk kepada pengenalan kepada PLC. So apakah itu PLC sebenarnya? So PLC stand daripada singkatan daripada Programmable Logic Controller lah, sebenarnya controller. Programmable Logic Controller. So actually sebenarnya PLC ni dia wujud selepas berlakunya revolusi industri. So kalau kita tengok perkataan IR 4.0, so kita sekarang ni dalam keadaan kita nak
kita nak migrate daripada IL 3.0 kepada 4.0 lah. So bila kita sebut Industrial Revolution 3.0 atau 4.0, maka dia ada 2.0, dia ada 1.0 kan. So sebelum 1.0 tu itulah dipanggil sebagai zaman revolusi sebelum industri. Maknanya ketika itu industri belum wujud secara besar-besaran lah. Masa itu ketika itu segala productivity yang dihasilkan menggunakan totally 100% tenaga manusia ataupun haiwan lah. Okay, di mana segala kawalan dilaksanakan secara manual. Tetapi bila berlakunya adanya revolusi pada ketika itu ada elektrik, kemudian ada masuk mesin dan juga ICT, maka berlakulah revolusi industri pada tahun 1960-an, di mana setiap mesin akan dapat dikawal dengan menggunakan dan juga sistem otomasi lah. Okey. Dan pada ketika itu, pada awal tu mesin-mesin dikawal oleh peralatan alat bantuan, contohnya alat kawalan elektromekanikal, iaitu seperti relay, timer dan juga counter. Relay, timer dan juga counter. Tapi selepas tahun 70-an, ada satu kumpulan ni, iaitu kumpulan jurulatih General Motor ni, engineer ni, dia mereka satu mesin, PLC lah, PLC ni tujuannya adalah untuk menggantikan penggunaan relay tadi ataupun berganti tadi yang saya sebutkan tadi, bagi mengawal mesin-mesin yang digunakan untuk productivity, untuk menghasilkan produk lah, untuk menghasilkan produk. Okay. Seterusnya, so apakah itu definisi bagi PLC? So definisi bagi PLC yang disebutkan oleh NEMA ataupun National Electrical Manufacturers Association pada US, merupakan satu kesatuan yang besar yang menghasilkan produk-produk peralatan electrical. So dia juga menghasilkan PLC. So dia mengatakan bahawasanya PLC satu sistem elektronik. Apa dia? Satu sistem elektronik yang beroperasi secara digital yang digunakan di dalam persekitaran industri, di mana ia menggunakan ingatan ataupun dia ada memori dia sendiri yang boleh diatur cara untuk simpanan dalaman ke atas arahan-arahan, okey, untuk melaksanakan fungsi-fungsi tertentu seperti logik, fungsi tertentu seperti on-off, on-off dia. Kemudian turutan dia ada sequential, kemudian dia ada pemasaan ataupun timer, kemudian dia ada pembilang ataupun counter, serta dia ada pengiraan ataupun dia ada operasi matematik seperti arithmetic logic lah. Okey. Tujuannya ialah untuk mengawal pelbagai mesin. Dia bukan hanya boleh satu mesin saja, dia boleh mengawal banyak mesin ataupun proses melalui modul masukan dan keluaran digital ataupun analog. Okey. Maksudnya dia boleh kontrol sama ada peranti digital ataupun peranti yang ada analog lah. Okay. Sebab PLC ni bukan hanya dia boleh beroperasi sebagai digital, dia juga boleh berfungsi sebagai analog juga. Okay, nanti kita masuk dalam yang slide lain lah. Okay. Baik. Jadi so PLC ni nak membolehkan dia beroperasi di mana pengguna terlebih dahulu perlu memasukkan atur cara ataupun program. Okey, so atur cara ni nanti pelajar akan belajar sedikit dalam kelas teori dan akan buat dalam kelas amali nantilah. Okey, jadi cara macam mana kita nak masukkan perisian tersebut termasuk atur cara, dia perlu menggunakan beberapa kaedah, iaitu sama ada pelajar menggunakan konsol ataupun pelajar boleh menggunakan software lah, menggunakan laptop. Contoh kalau macam kita gunakan PLC jenis on-board, software yang disediakan, contohnya kita gunakan CX Programmer dan sebagainya lah. Okay. Tujuannya kita masukkan program ni adalah untuk kita nak pastikan apa yang kita nak, apa yang PLC tu kita nak PLC tu buat. Macam itulah. So sekarang ni banyak industri banyak gunakan PLC lah, sebab walaupun saya dah sebutkan tadi, di mana selain pada PLC juga kita boleh gunakan microcontroller. Microcontroller ni salah satu contoh alat kawalan juga, tetapi
uh, alat kawalan yang digunakan oleh micro-C biasanya digunakan untuk peralatan-peralatan yang di rumah lah, di rumah ataupun untuk personal kita, contoh kalau jam ataupun peralatan di rumah seperti TV, mesin basuh, tu biasanya gunakan microcontroller. Tetapi kalau untuk industri biasanya kita tak gunakan microcontroller, kita akan gunakan PLC sebab dia tahan lasak dan boleh berupayaan bekerja 24 hours ataupun dalam jangka masa yang lama lah. Jadi menggunakan PLC untuk mengawal operasi otomasi seperti kawalan pneumatik, tujuannya ialah kita nak kawal peralatan-peralatan pneumatik. Tadi macam contoh saya sebut tadi, gambar tadi kan, dia ada pneumatik silinder dan juga hidrolik serta elektrikal dan elektronik. Nampak? Dia boleh kawal elektrikal kan. Sekarang ni ada juga setengah rumah yang menggunakan PLC tapi kecil lah untuk kontrol peralatan-peralatan rumah. Iaitu seperti lampu, kipas dan sebagainya, alat panas dan sebagainya. Okey. Jadi bila kita gunakan PLC ini, secara langsung dia akan menyebabkan kos pengeluaran tenaga kerja macam saya sebutkan tadi ni, di mana bila kita menggunakan PLC ini dia boleh mengambil alih kerja-kerja manusia dan contohnya kalau kita nak gerakkan suatu benda kerja atau workpiece dari satu tempat ke tempat lain, dan adanya PLC ini dia dapat menggerakkan mesin tersebut, dia akan hantar workpiece tersebut atau benda kerja daripada titik A ke titik B dengan mudah, kan. Jadi kalau kita dulu kalau nak angkat guni beras kan, kita kuasa pikul, jadi bila ada conveyor yang dikawal oleh PLC dia lagi mudah dan juga lebih pantas dan secara tidak langsung kualiti produk tu dapat dihasilkan dengan lebih baik. So PLC juga merupakan dia akan kawal mesin dan juga peralatan secara automatik. Kita boleh setkan dia sebagai timer ke, kita boleh setkan sequential dia, so kita boleh buat pada PLC itu. Okey, seterusnya PLC lagi. Konsep kerja konsep kerja PLC ni sebenarnya dia akan memantau status input, kemudian dia akan menghidupkan dan juga mematikan output. Dan maksud saya, bila kita masukkan suatu peranti contoh kat bahagian input ni, pada input ni nanti contoh kita pasang sensor, so bila sensor kesan motion ataupun pergerakan, maka dia akan hantar kepada PLC, iaitu biasanya akan ada satu komponen dipanggil sebagai CPU dengan proses, dan selepas dia proses mengikut atau cara yang telah kita programkan, so dia akan hantar kepada bahagian output untuk dilaksanakan contohnya nak matikan lampu ke, nak onkan lampu ke, nak onkan buzzer ke dan seumpamanya. Okey. Jadi dalam proses PLC ni dia ada dua jenis proses, iaitu kita boleh buat status sama ada 0 atau 1 ataupun on atau off. Dan kedua-dua ni statusnya kita boleh buat dalam input ataupun dalam output. Maksud saya kalau 01 tu maksudnya kita nak on ataupun off lah. Dan cara dia punya proses dia dalam dia punya CPU dia boleh mengira matematik so kalau kita ada arahan ataupun kita ada atau cara yang melibatkan pengiraan matematik, so dia akan boleh laksanakan so kalau signal digital 1 atau 0, tapi kalau signal analog dia akan boleh operate beroperasi daripada 11 volt DC sehingga 30 volt DC Contohnya kalau kita nak onkan lampu, kalau kita buat on off, dia hanya hidupkan lampu, dia akan matikan lampu sahaja. Tetapi bila analog, kita boleh contoh nak kuatkan lampu, kita nak kuatkan daripada perlahan kepada terang, okey. Ataupun motor tu daripada pergerakan dia slow, dia laju dan sebaliknya lah. Itu kita boleh kontrol, PLC boleh kontrol peralatan tersebut menggunakan analog. Tapi tak semua PLC boleh melaksanakan analog. Ada PLC yang ada yang features untuk analog ni nanti. Okey, seterusnya kita tengok pula contoh ni adalah satu contoh gambar gambar yang saya untuk pemasangan antara PLC kepada hidrolik pump. So kalau belajar lihat di situ, yang atas tu PLC tu dia sambungannya tu dia punya wiring ni pun
nampak macam serabut, tapi dalam nanti kita akan lihat nanti gambar yang seterusnya nanti ada comparison di antara PLC dengan relay, kau belajar boleh lihat dah. Ini nampak macam serabut, tapi bila tengok dekat relay tu lagi serabut kan, kalau kita gunakan secara konvensional ataupun menggunakan relay lah. Okay, jadi hydraulic pump ni ataupun pneumatic pump tu dia akan beroperasi bergantung kepada mengikut proses ataupun arahan yang diberikan oleh manusia kepada PLC. Contoh. Kan? Baik. Apa lagi? So, tengok seterusnya dia punya peranan PLC. Peranan PLC. Okay. So, apakah peranan PLC? Tadi saya dah beritahu lah. So, PLC ni merupakan jantung kepada sistem kawalan. Jantung. Apa jantung So, kalau jantung tak hidup, matilah kan? Gitulah. Maknanya kalau sistem otomasi buat masa sekarang ni, industri menggunakan PLC sebagai automation. Okay, dia menggerakkan mesin-mesin. Contoh kalau kereta tadi yang saya tunjuk gambar awal-awal tadi, kereta kalau tak ada enjin boleh bergerak. Macam tu dah konsepnya, kalau kereta kalau tak ada enjin tak boleh bergerak kan. Begitu juga dengan automation. So kalau tak ada PLC ni, biasanya automation tak boleh nak gerak. Okay, so perlukan ada PLC ya. Kemudian melalui aplikasi program kawalan yang disimpan dalam memori PLC, di mana PLC secara konsisten memantau keadaan sistem melalui suap balik ganti input. Okay, dia terima daripada input, kemudian dengan proses dia akan hantar kepada output. Seterusnya melalui program logik tersebut, CPU akan menentukan apakah tindakan yang perlu dilaksanakan menerusi peranti output. Saya dah terangkan tadi lah, di mana dia terima data signal daripada input. Contoh kalau kita tekan push button akan hantar pada signal kepada PLC akan proses, CPU akan proses, dan tindakannya mengikut pada aturan yang kita bagilah. Dia nak onkan lampu ke, kita nak setkan timer ke, bergantung kepada kita arahan ataupun aturan kita seterusnya. Okey, baik. So kalau kita lihat seterusnya kelebihan PLC ni. Sebenarnya banyak kelebihan menggunakan PLC. Okey, di mana kalau kita gunakan PLC, di mana kita kalau nak ubah sesuatu proses kerja atau kita nak upgrade kita punya nak tambah, contoh kita nak ubah masa kita punya lampu contohnya hidup seperti 10 saat, nak ubah kepada 5 saat, nak cepatkan. So dia tak perlu nak kita boleh ubahnya, just kita programkan, kita ubah kod dia tanpa dia mengganggu sistem kerja dia. Maknanya kalau kita tengah beroperasi sekarang, dia takkan ganggu. Macam itulah. Dan kelebihannya juga PLC adalah lebih kecil, lebih murah dan juga sesuai jika dibandingkan kita gunakan sistem relay lah. Sistem relay tu kalau tengok kalau kita nak supaya nak kawal satu output tu, kita perlukan satu relay. Biasanya kita akan menggunakan satu relay lah. Tetapi apabila kita menggunakan PLC ni, kita hanya guna satu PLC, so kita akan sambungkan kepada output dia kepada device yang kita nak kawal lah. Kan? Jadi kalau katakan kita tak cukup, kalau kita boleh PLC modular, kita boleh tambah expansion card lagi untuk kawal peranti-peranti output yang lain ataupun input yang lain lah. Kemudian kos operasi dan penyelenggaraan yang murah dan juga mudah. Kalau dibandingkan dengan kita gunakan relay, kan, kita nak troubleshoot ada soal sukar sebab kita menggunakan hard wiring tetapi PLC ni pun hard wiring juga, cuma dia ada software. So bila ada software tu yang akan memudahkan kerja-kerja kita lah. Kemudian dalam PLC tu juga dia ada satu features self diagnostic. Dia akan check kalau contoh dalam komputer dia ada pause, so bila kita onkan kita punya PLC tu, dia akan test dia punya diri dia, pause tu power on self test, dan sekiranya ada berlaku masalah, so kita ada program simulation. So dari situ kita boleh lihat masalah ataupun punca-punca. Contoh kalau katakan port tak hidup ke, kita boleh tengok lah, sebab kat situ kat PLC tu sendiri di sini pun dia ada indikator dia. So kalau kat PLC ni juga ada indikator dia di mana lampu-lampu nyala lah kalau sekiranya ada
input yang kita masukkan input, so patutnya port input akan menyala lah. So kita boleh tahu kat situ. Satu contoh lah. Okey, contoh. Kemudian seterusnya lagi kelebihan dia juga penggunaan tenaga yang rendah kerana sistem kawalan PLC menggunakan tenaga yang sedikit ataupun menggunakan tenaga kerja yang rendah lah. Betul, so dia secara tak langsung bila ada bila tenaga kurang maka kos pun akan lebih menjimatkan. Okey. Dan pendawaian menggunakan PLC dapat dikurangkan berbanding pendawaian konvensional. Kalau sebelum ni kalau kita gunakan relay, kita sambung pada timer dan sambung pada mesin, sangat-sangat banyak kabel wiring yang kita nak buat lah. So kalau kita tersalah wiring, mungkin sistem tersebut tidak dapat beroperasi dengan sebaik mungkin lah. Tetapi PLC ni dia bukan tak ada pendawaian, dia ada pendawaian tetapi dia kurang berbandingkan dengan menggunakan relay. Kemudian satu cara pada PLC juga boleh dicetak atau diproses sebagai dokumentasi dan juga untuk penyelenggaraan. Okey. So kalau kita ada PLC, kita dah buat program tersebut, kita boleh simpan program kita tu, kita boleh simpan atau cara program tu dan kita boleh cetak. Tujuannya untuk apa? Untuk sebagai penyelenggaraan dan juga dokumentasi. Dan akhir sekali time cycle sebuah mesin akan menjadi lebih baik kerana PLC beroperasi dengan lebih cepat dan meningkatkan produktiviti suatu hasil keluaran lah. Okay, so bila kita gunakan PLC ni, dia macam saya sebut tadi, kita punya time cycle tu, contoh kalau kita nak ambil output tu, dalam 1 minit tu kita boleh konsisten berapa yang kita boleh dapat hasilkan. Berbanding kalau kita gunakan secara manual, mungkin kalau bergantung pada prestasi manusia lah. Kalau manusia tu lah, ketika tu dia tengah tenaga yang tegas, so cepat lah. Tapi kalau bila dah kerja lama, maksudnya dia akan jadi perlahan kan. Jadi performance akan rendah. Okay, jadi dia kalau kita ada PLC ni, dia punya time cycle tu lebih cepat, lebih cepat kita bandingkan dengan menggunakan secara manual ataupun menggunakan sistem relay lah. Ini contoh gambar rajah. So kalau anda lihat kat sini gambar rajah, ini PLC. Yang sebelah kiri itu adalah merupakan penggunaan PLC. Susun cantik kan. Bukan tak ada kabel, kalau anda lihat kat situ ada kabel juga disambung, still ada wiring juga, tapi cara susunan kabel tu yang sambung kepada PLC tu dia lebih sistematik kan berbandingkan kita gunakan relay lah. Macam relay, tapi taklah macam selalu buat macam inilah. Tapi sebenarnya kalau kita compare kan antara penggunaan relay dengan PLC, so PLC lebih sistematik. Dan kita nak troubleshoot pun, kalau kata ada berlaku masalah pun kita mudah dan menyebabkan atau mempercepatkan masa kita. Okay. Jadi PLC ni sebenarnya dia ada fungsi khusus. Jadi kalau saya sebut tadi dalam PLC dia ada CPU kan. Sebenarnya CPU ni sebenarnya dia ada beberapa kerja-kerja task-task yang perlu dilaksanakan. Sebab PLC ni macam komputer juga, dia ada memori, dia ada input output. Kalau macam keyboard kita ada input kita, contoh kita gunakan keyboard, kita gunakan mouse kan. Output dia kita sambungkan pada display, monitor kan. Sama juga macam PLC, dia ada input, dia ada output, dan juga dia ada CPU serta dia ada bahagian memori ataupun ingatan, sama ada menggunakan RAM ataupun ROM. InsyaAllah nanti untuk penerangan dan lebih lanjut ni, insyaAllah kita akan masuk pada slot yang kedua nanti untuk tentang bahagian dalaman PLC lah, PLC. Tapi saya nak cerita sikit sini iaitu dalam PLC dia ada CPU ataupun dari satu chipset microkomputer di mana dia ada berbagai tugasan yang boleh dilaksanakan, antaranya iaitu dia boleh melaksanakan timer ataupun masa, dia boleh melaksanakan counter, pembilang ataupun dan juga sequencing, proses control, data handling, logic dan juga supervisory control. So apakah itu? So kita lihat kat sini. Okey, kalau kita lihat contoh logic control So kalau logic control ni iaitu operasi yang biasa dilakukan pada relay, switch dan juga peralatan elektromekanikal. So biasa juga apa yang relay, apa yang switch switch toggle ke, switch push button ke ataupun peralatan elektromekanikal yang lain yang boleh dibuat, PLC pun boleh buat.
PLC pun boleh buat. Sebenarnya PLC ni pun kalau dilihat dia pun ada dua jenis kan. Dia ada transistor, dia ada jenis betul relay Nanti saya akan tunjukkan nanti dalam next slot video yang akan datang. Di mana konsep dia sama macam relay juga untuk on dan juga untuk off kan peranti. Kemudian dia ada timing. Ini semua proses-proses ini dilaksanakan dalam CPU. Timing dia boleh membolehkan proses pada suatu operasi diperlahankan ataupun delay Mana kita nak cepatkan masa, nak lambatkan masa, kita boleh setkan. Contoh kita nak hidupkan lampu selama 10 saat, nak cepatkan 10 saat, nak buat blinking, nak buat dimmer, itu semua kita boleh buat pada PLC. Kemudian dia boleh buat counting, sama ada dia nak counting up atau counting down, semua dia pun boleh dilaksanakan pada PLC lah. Serta dia boleh melaksanakan proses kontrol. Apa itu proses kontrol? Itu menggunakan maklumat isyarat analog, input dan juga output untuk memproses signal. Okey, maksudnya dia bukan hanya on off. Bila saya sebut on off ni dia macam digital kan, 1-0. Tapi PLC juga dia boleh melaksanakan proses analog. Contoh macam saya sebut tadi, kita nak melajukan motor, kita nak memperlahankan pergerakan motor so kita boleh buat secara analog. Apa lagi? Kemudian untuk dalam CPU PLC juga dia boleh buat data handling. Sebab dalam PLC dia ada sistem bus dia sendiri. Dia ada address bus, dia ada data bus. Okay? So sistem bus ni sebenarnya dia tujuannya untuk dia nak menyampaikan data-data tu sama ada daripada input atau output. Dan dia akan proses lah. So proses yang berkaitan dengan pengiraan, contohnya contohnya macam matematik lah, contohnya tambah, bahagi, darab, itu semua proses-proses yang basic matematik semua dia boleh dilaksanakan dalam PLC juga, bergantung pada atau cara yang kita masukkan dalam PLC. Dan juga dia boleh buat proses pemindahan data ataupun dipanggil sebagai information handling. Kemudian PLC juga boleh buat sequencing iaitu menggantikan penggunaan relay serta membolehkan proses pada suatu operasi diaturkan mengikut peringkat. So dia boleh laksanakan proses-proses tersebut ikut sequence, ikut peringkat. Mana yang boleh buat dulu, mana yang boleh buat kemudian. So dia boleh buat, dia boleh setkan ikut sequence Jadi semua dilaksanakan dalam CPU PLC lah. Kemudian timers dan counter dilaksanakan pada bahagian ini. Dan selanjutnya supervisory control iaitu proses yang melibatkan rangkaian ataupun networking. Contohnya antara PLC dengan PLC dengan komputer atau PLC dengan device yang lain. Sebagi kita ada dulu ada satu sistem bagi SCADA, kita boleh buat proses PLC itu pada SCADA. Contoh kalau kita nak pantau nak pantau suatu jalan kuasa ke, nak pantau sistem mesin kita ke, so PLC pun boleh buat. So bukan hanya dia boleh input output, dia boleh proses input output. Dan masa sama juga dia boleh komunikasi dan secara langsung dia boleh pantau komponen-komponen yang sama dengannya. Okay, so itu yang merupakan proses-proses khusus yang dapat dilaksanakan pada PLC. Okay, insyaAllah. Jadi kalau kita lihat itu merupakan kita punya perbezaan just ni slot ni pertama ni adalah merupakan pengenalan lebih pada pengenalan pada PLC lah. So dan juga pengenalan tentang apakah itu sistem automasi. Okey, jadi saya dah cerita tadi sistem automasi ni terdiri daripada 4 bahagian. Jadi yang pertama iaitu controller dia, iaitu kita gunakan PLC. Kita ada sensor itu ataupun komponen-komponen input dia. Kemudian kita ada pre-actuator ataupun actuator. Yang keempat adalah actuator, iaitu komponen-komponen output dia sama ada yang bergerak ataupun yang tidak bergerak. Okey. So saya dah terangkan tadi. Dan juga saya dah ceritakan tentang apakah itu PLC dan sedikit kenal apakah itu PLC lah. So PLC pun saya tunjuk kat belakang saya ni, belakang satu contoh PLC. So PLC ni banyak jenis. InsyaAllah saya akan terangkan lagi lebih detail lagi mengenai pasal PLC ni dalam slot kita yang akan datang. InsyaAllah. Jadi saya rasa satu-satunya untuk kita punya kelas kita pada hari ini. Jadi mudah-mudahan kalau pelajar nak lebih lanjut tentang maklumat mengenai PLC, pelajar boleh layari mana-mana website banyak mana-mana tentang PLC ni. Dan juga ada juga
nota yang kami sebagai pengajar bagi kepada pelajar, jangan pelajar-pelajar beli ucap lah. Okay, jadi akhir kata saya minta maaf kalau sekiranya salah masa, dan insyaAllah kita akan sambung pada sesi yang akan datang. Dan saya sudahi dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, terima kasih.